Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan mengenai tajuk akidah tingkatan 4, pelajaran 10, Al-Muttaqim dan Al-Jabbar. Al-Muttaqim bermaksud nama Allah Maha Pembalas, Al-Jabbar nama Allah Maha Berkuasa. Kita akan menyentuh contoh-contoh soalan latihan dari tajuk Al-Muttaqim dan Al-Jabbar. Saya, Ustazah Azura binti Tarikat daripada SMJK Hualian akan cuba mencari contoh-contoh soalan dari tajuk ini. Soalan pertama yang kita boleh buat, contoh yang pertama ialah apakah maksud Al-Muntaqim? Dalam buku teks dalam buku teks muka surat 68 ada diberikan nota mengenai maksud Al-Muntaqim. Maksud Al-Muntaqim ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas. Okay. Jika jawab sampai sini kita dapat 1 markah, tapi jika kita teruskan lagi dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas, insya-Allah kita di sini boleh dapat 2 markah. Okey, biasa soalan seperti ini dia minta soalan dan minta jawapan diberi 2 markah, insya-Allah. Baik, contoh soalan lain yang boleh dibina daripada tajuk ini ialah nyatakan dalil nakli. Dalil nakli, bila minta dalil nakli maksudnya daripada Al-Quran atau Al-Hadis, iaitu nyatakan dalil nakli nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muttaqim. Maka contoh jawapannya ialah daripada surah Az-Zuhruf ayat 41. Maka kalau kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Ya. Di sini kita boleh tengok daripada buku teks yang ada diberikan contoh dalil nakli Al-Muttaqim. Seterusnya kita tengok contoh soalan huraikan. Huraikan 2 kefahaman mengenai nama Allah Al-Muttaqim. So, bila soalan ini berbentuk huraikan, dia perlu ada isi dan huraian. Ya. Okay. Jadi 2 kefahaman mengenai nama Allah. Kita ambil sedikit penerangan daripada soalan supaya kita tidak hilang fokus ketika menjawab soalan. 2 kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muttaqim ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan neraka. Yang ini kita panggil isi dia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pembalasan neraka, isi dia terhadap orang yang menolak Al-Quran. Ini huraian, sebab bila huraikan, terangkan, dia perlu isi dan huraian. Okey. Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya. Okey, isi. Okey. Huraian setelah diutuskan Rasul. Okay. Minta 2. Bilang minta dia memang soalan minta 2. Jadi tapi tidak salah. Malah adalah lebih baik jika kita berikan lebih daripada yang diminta oleh soalan. Ya, Allah menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan, ya, iaitu orang Quraisy ditimpa kemarau panjang kerana menolak dakwah Rasulullah. Ini semua ada dalam buku teks. Kita boleh juga buat rujukan melalui nota-nota yang guru-guru kita bagi atau nota-nota buku-buku rujukan yang lain. Tapi saya lebih suka prefer pada buku teks. Okey, contoh soalan lain, ya. Dalam buku teks dia ada satu ruangan aktiviti. Okey, dalam ruangan aktiviti ini kita juga boleh bina contoh soalan. Contohnya
dalam ruangan aktiviti ni dia kata cari maklumat berkaitan dengan balasan Allah terhadap orang yang melakukan kezaliman melalui internet, kemudian catat dalam peta pemikiran. Ini adalah aktiviti kita ketika di dalam kelas. Tapi daripada aktiviti yang kita buat di dalam kelas ini, kita boleh bina contoh soalan. Dia minta sini jelaskan contoh balasan yang telah diterima oleh mereka yang melakukan kezaliman. Okay, kita ambil dia punya penerangan soalan sedikit. Contoh mereka yang menerima balasan kerana melakukan kezaliman, kaum Samud telah dibinasakan dengan gempa bumi yang dahsyat kerana bersifat angkuh dan menuduh Nabi Soleh pendusta. Ini adalah contoh saja. Kita boleh cari lagi dalam internet atau dalam buku rujukan yang lain mengenai contoh-contoh balasan kepada mereka yang telah melakukan kezaliman. Okey. Baik, seterusnya kita tengok yang seterusnya. Sekarang kita tengok kepada nyatakan maksud Al-Jabbar. Nyatakan maksud Al-Jabbar. Dalam buku teks muka surat 71 hingga 74. Ya. Maksud Al-Jabbar, nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahawa Allah yang Maha Berkuasa. Jika kita jawab sampai sini, kita perlu tambah lagi untuk melengkapkan jawapan kita agar mendapat markah yang penuh secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Al-Jabbar ini menunjukkan Allah, nama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Baik, kita pergi seterusnya. Apakah soalan lagi? Contoh soalan dan kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar. Soalan dia jelaskan. Soalan yang Al-Mutakim tadi kita bincang mengenai huraikan. Tapi soalan Al-Jabbar ini kita bagi contoh. Jelaskan dua kefahaman nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar. Ini juga ada di dalam buku teks. Okey. 1, 2 macam saya tadi kata, kita ambil sedikit soalan sedikit soalan ini, ya. 2 kefahaman nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dan menguasai seluruh alam. Sebab dia adalah jelaskan. So dia cukup sekadar satu ayat yang lengkap. Ya. Tapi jika nak sambung sehingga habis dalam buku teks ni, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahannya, ya, pun boleh. Tidak ada masalah. Jika memberi jawapan yang lebih, tidak ada masalah. InsyaAllah guru-guru kita lagi suka kalau kita beri jawapan lebih daripada yang dia diminta. Okey, contoh jawapan yang kedua, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Begitu juga kalau kita nak sambung sampai habis, setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah tersembunyi pun boleh. Walaupun soalan ni minta 2, tetapi kalau kita lihat di buku teks, dia ada beri 3. Kalau dia minta 2, kita nak bagi 3 pun tak ada masalah. Nak bagi jawapan lebih pun tidak ada masalah. Yang ketiga, kefahaman yang ketiga, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan makhluk yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Pun boleh. Kalau dia minta 2, kita bagi 3 pun tak apa. Sebab dalam buku teks dia ada bagi 3. Jadi, kalau ada soalan, contoh soalan dia kata apakah akibat terhadap mereka yang bersikap takbur? Jawapan dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Okey. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Begitu juga dalam buku teks ada ruangan aktiviti. Dalam ruangan aktiviti ni kita boleh tengok, saya ambil satu contoh soalan daripada ruangan aktiviti. Dalam ruangan aktiviti ini surah Maryam ayat 32 yang bermaksud, serta diperintahkan aku taat dan berbuat baik kepada ibu bapa dan dia tidak menjadikan aku takbur, sombong dan derhaka.
Berdasarkan ayat di atas, senaraikan perbuatan takbur serta akibatnya terhadap kehidupan masyarakat menggunakan pemikiran yang sesuai. Ini ialah aktiviti kita dalam kelas. Ini dalam kelas ya. Ini bila kita dalam kelas, kita buat aktiviti ini. Tapi kalau kita jadikan dia bentuk soalan, kita boleh buat contoh. Contoh soalan yang kita boleh bentuk dari sini ialah berikan contoh perbuatan takbur. Satu, bila kata perbuatan, mesti ayat kita melambangkan perbuatan. Okey? Berasa sombong dengan kekayaan yang dimiliki, suka meninggi diri dengan kelebihan yang ada. Kita juga boleh bagi jawapan-jawapan yang lain yang kita rasa sesuai. Selalu merendah-rendahkan kelebihan orang lain, merasakan diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Ini contoh soalan dan contoh jawapan. Kita juga boleh bina soalan yang kedua. Jelaskan akibat perbuatan takbur terhadap kehidupan masyarakat. Apa dia minta? Dia minta akibat dalam kehidupan kita. Akibat perbuatan takbur terhadap masyarakat, memutuskan silaturahim di kalangan anggota masyarakat. Kena sebut anggota masyarakat supaya kita nampak. Soalan itu, dia menjurus kepada masyarakat, maka jawapan kita juga mesti menjurus kepada masyarakat. Terpulanglah kalau dia minta pada individu, kata baru menjurus kepada individu. Tapi soalan ini minta kepada masyarakat, maka menjuruslah kepada masyarakat. Hilang sifat tolong-menolong antara satu sama lain. Boleh juga beri jawapan-jawapan yang lain yang dirasakan sesuai. Baik, soalan kebat. Kita tengok contoh satu soalan kebat. Ya, dari sini. Beriman dengan Al-Muttaqin dapat membentuk peribadi mulia. Ini dia punya penerangan. Jadi maksud kat sini, kita beriman dengan nama Allah Al-Muttaqin dapat menjadikan kita seorang yang berakhlak baik, berakhlak mulia. So, dia minta, soalan dia, kemukakan hujah anda untuk menyokong penyataan di atas. Jadi soalan ni dia kata, dia suruh kita buat menyokong. So, kita kena sokong lah. So, ni contoh jawapan yang saya boleh berikan. Ni hanya contoh jawapan. Kita boleh buat contoh-contoh jawapan yang lain. Sebab soalan kebat ini dia lebih open untuk kita berfikir dengan lebih luas. Okay. Al-Muttaqin menunjukkan Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Ini isi, sebab dalam kebat perlu ada isi, huraian 2 atau huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, itu isi. Hal yang demikian akan menyebabkan seorang itu takut melakukan dosa. Ini kita panggil dia sebagai huraian. Ini akan menjadikan seorang itu akan sentiasa patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelakkan balasan seksaan daripada Allah. Ini kita panggil huraian kedua atau dikenali juga sebagai huraian lengkap. Okey. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mendalami ilmu agama supaya tidak mudah terpengaruh dengan hawa nafsu yang boleh merosakkan diri. Ini ialah kesimpulan. Perlu ada 4 perkara ini. Ini hanyalah contoh. Jadi bila contoh, kita boleh buat jawapan yang lain yang bersesuaian dan menepati kehendak soalan. Baik, sekian sahaja dulu. Sekian, terima kasih. Semoga kita semua beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Rajin usaha, rajin berdoa. InsyaAllah kita semua boleh berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.